Semua, Assalamualaikum. Kenalkan nama cikgu. Cikgu adalah Cikgu Syazwin. Hari ini, cikgu nak ajar teknik penulisan bahasa Melayu untuk pelajar SPM. Okey, teknik penulisan yang cikgu nak ajar hari ini fokus kepada bagaimana nak membantu pelajar untuk menulis karangan. Okey, mari kita tengok cara-cara menulis karangan. Okey, seperti yang semua pelajar sedia maklum, semua tahu bila kita nak menulis karangan, mesti ada pendahuluan, kita akan ada perenggan, iaitu di mana duduknya isi karangan kita. Okey, dan akhirnya kita ada penutup. Cikgu akan terangkan satu-satu apa yang perlu ada di dalam karangan. Okey, yang pertama kita kena tahu cara untuk membuat pendahuluan. Untuk membuat pendahuluan, pertama sekali yang kita perlu tahu adalah kita kena kenal pasti tema kita. Okey, kita kena tahu tema kita berkaitan dengan apa. Contoh cikgu tulis kat sini, tema cinta, tema pengembaraan, tema keluarga, tema aksi ataupun tema penyiasatan. Tak kisahlah tema apa pun, tapi kita kena tahu dan kena pasti dulu apa tema kita sebelum kita nak menulis karangan. Okey, sebab apa kita kena pasti tema? Sebab kita nak menulis definisi tema tu. Kita dah tahu tema apa, kita keluarkan definisi ataupun maksud tema tu. Dan kita menganalisis tema tu. Jadi 3 benda ni adalah yang perlu ada di dalam pendahuluan kita. Bagaimana untuk menganalisis tema? Mari cikgu tunjuk. Okey. Kita tengok latihan menganalisis tema dan tugasan ni. Contoh kat sini adalah kemerosotan disiplin pelajar semakin membimbangkan semua pihak. Huraikan pendapat anda tentang peranan pengawas di dalam sekolah untuk menangani masalah ini. Bila kita nak menganalisis tema, kita kena keluarkan tema dan juga tugasan dia. Tema yang kita dapat kat sini adalah kemerosotan disiplin. Okey, apa tugasannya adalah peranan pengawas di sekolah untuk menangani masalah disiplin. Okey, kita tengok contoh kedua untuk pelajar lebih jelas. Perlakuan negatif seperti pergaulan bebas, merokok dan melepak dalam kalangan remaja semakin membimbangkan semua pihak. Huraikan peranan keluarga untuk menangani masalah ini. Pertama sekali, kita kena pasti tema dia. Tema yang kita nampak dekat sini adalah perlakuan negatif. Okey, dan apa tugasan yang kita boleh keluarkan di sini, iaitu apa kehendak soalan yang dia nak. Okey, dia nak huraikan peranan keluarga untuk menangani masalah ini. Jadi ini adalah tugasan. Okey, mudah. Okey, sekarang nampak ini contoh dia. Kemerosotan disiplin pelajar semakin membimbangkan semua pihak. Huraikan pendapat anda tentang peranan pengawas di sekolah untuk menangani masalah ini. Okey, nampak. Jadi kita dah nampak. Kita dah nampak dia punya temanya kemerosotan disiplin. Apa kita boleh buat? Kita boleh keluarkan definisi tema tu. Jadi nampak ayat kat sini. Disiplin merupakan peraturan yang perlu kita patuhi pada setiap masa. Okay. Sebagai contohnya, menepati masa, berpakaian kemas, berkelakuan sopan, tidak terlibat dalam masalah sosial, menghormati guru dan rakan-rakan di sekolah. Okay. Namun begitu, kemerosotan disiplin pelajar semakin membimbangkan semua pihak. Kita keluarkan semula apa yang soalan nak. Okay. Oleh itu, para pengawas perlu memainkan peranan. Jadi kita masukkan tugasan kita untuk mengatasi masalah kemerosotan disiplin agar tidak menjadi bara di sekolah. Okey, jadi itu adalah cara untuk kita mengeluarkan, okey, untuk kita mengolah kita punya pendahuluan. Okey, ini adalah contoh kalau perlakuan negatif pula punya tema, bagaimana kita nak jadikan dia satu ayat. Tengok dekat sini. Perlakuan negatif seperti pergaulan bebas, merokok dan melepak dalam kalangan remaja semakin membimbangkan semua pihak. Huraikan peranan keluarga untuk menangani masalah ini. Jadi kita dah dapat temanya perlakuan negatif dan kita dah dapat juga tugasannya. Kita hanya keluarkan definisi tema tu, kemudian kita masukkan tugasan seperti yang cikgu tulis ini. Okey.
Seterusnya, cikgu nak jelaskan bagaimana teknik untuk menghuraikan isi karangan. Untuk menghuraikan isi karangan, teknik yang paling cepat, yang paling mudah dan efektif, yang berkesan adalah teknik MBK. Teknik MBK, M adalah mengapa, B adalah bagaimana, K adalah kesan. Teknik MBK kita gunakan untuk mengolah isi karangan kita. Okey, kita tengok kat sini. M tu ibarat kalau kita tengah tidur, mengapa kita tidur? Okey, B tu bagaimana? Bagaimana kita tidur? Okey, K adalah kesan. Kesan daripada kita tidur tu. Kalau kita makan, okey, satu situasi kita tengah makan, kita keluarkan MBK, M adalah kerana mengapa kita makan, B bagaimana kita makan, dan K kesan daripada kita makan. Bila kita dah buat ayat, kita dah keluar ke MBK ni, jadi kita tak ada masalah dan kita ada banyak lagi idea untuk kita menulis karangan. Okey. Ini contoh kat sini. Contoh soalan dia adalah langkah-langkah penjimatan perbelanjaan. Nampak yang pertama, menyediakan senarai barangan yang hendak dibeli. Ini isi pertama kita. Isi kedua, menanam sayuran untuk kegunaan sendiri. Dan isi ketiga, membawa bekalan makanan dari rumah. Bila kita dah ada isi, MBK akan digunakan untuk setiap isi. Okey, isi pertama, menyediakan senarai barangan yang hendak dibeli. Apa MBK di situ? Menanam sayuran untuk kegunaan sendiri. Apa MBK di situ? Dan membawa bekalan makanan dari rumah. Apa MBK di situ? Jadi cikgu akan tunjuk contohnya. Menyediakan senarai barangan yang hendak dibeli. Ini adalah isi pertama kita tadi. Kita keluarkan MBK dia akan jadi untuk mengapa kita menyediakan senarai barangan yang hendak dibeli, memudahkan kita semasa berbelanja di pasar raya. Ini adalah poin yang pertama. Ini jadi kita ada idea macam mana kita nak tulis karangan tu. B, bagaimana membuat perancangan awal sebelum keluar berbelanja. K, kesan dia dapat mendidik masyarakat menjadi pengguna yang bijak. Jadi kita tak ada masalah lagi untuk menghuraikan isi karangan kita itu. Okey. Contoh yang isi kedua tadi kita dapat menanam sayuran untuk kegunaan sendiri. Jadi apa MBK yang kita dapat keluarkan? Mengapa kos menanam sayuran lebih murah daripada sayuran yang dijual di pasar? Okey, B, bagaimana menggunakan kawasan halaman rumah untuk bercucuk tanam. Dan K, kesan dapat mengelakkan risiko serangan penyakit berbahaya seperti kanser, kegagalan buah pinggang akibat terdedah dengan racun perosak dan baja kimia yang digunakan di ladang-ladang sayur. Okey, bila kita dah dapat keluar ke MBK, kita ada idea macam mana kita nak buat ayat tu, kemudian kita hanya tulis semula dalam karangan kita. Okey. Dan isi yang ketiga, membawa bekalan makanan dari rumah. Macam mana dia punya MBK. M, makanan yang disediakan di rumah lebih murah daripada yang dia beli di restoran. B, bagaimana menyediakan bekalan makanan pada awal pagi. K, kesannya mengelakkan obesiti jika kerap makan di luar. Okey, mudah kan? Okey. Jadi ini adalah antara contoh-contoh lagi lah. Contoh lain tentang kebaikan amalan menabung pula. Kita keluarkan 3 isi yang kita dapat. Kebaikan daripada amalan menabung tu, contoh kat sini, membantu pada saat kecemasan, membeli barangan idaman, menampung perbelanjaan melanjutkan pelajaran. Kemudian daripada 3 isi yang kita dapat, kita keluarkan MBK bagi setiap isi. Okey, kat sini nampak membantu pada saat kecemasan. MBK dia, M yang pertama, mengapa kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa. Kita masukkan peribahasa, malang tidak berbau. Kalau huraian untuk bagaimana membuka akaun simpanan untuk menyimpan sedikit wang daripada pendapatan bulanan. Kemudian untuk kesan, dapat menggunakan wang simpanan untuk membayar bil perubatan. Jadi kita boleh masukkan sikit perasaan menarik di sini. Walaupun wang tidak dapat membeli kesihatan, namun dapat membiayai kos perubatan. Okey, jadi karangan kita tu, isi karangan kita dapat diolah dengan cantik. Okey. Ini antara contoh-contoh lah. Cikgu tunjuk contoh kat sini bagaimana bila dia menjadi satu perenggan karangan yang telah dimasukkan penanda wacana juga di dalamnya. Okey. Seterusnya cikgu nak terangkan bagaimana untuk membuat perenggan penutup.
Untuk penutup perlu ada apa? Perlu ada 4 teknik ini, iaitu kita perlu ada teknik konklusi, pihak, cadangan dan harapan. Okey, 4 perkara ni perlu ada untuk membuat penutup, iaitu ayat konklusinya, kesimpulannya. Tak kisahlah kalau apa-apa perkataan yang pelajar tahu, pelajar boleh gunakan. Kemudian pelajar perlu keluarkan pihak yang terlibat. Contoh kat situ, ibu bapa, keluarga ataupun kerajaan. Dan cadangan, apakah yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak tu. Dan harapan penulis, harapan terhadap isu tersebut atau tema yang terdapat dalam soalan. Okey, cikgu tunjuk sikit contoh ya. Nampak sini contoh tema dia disiplin. Tugasan dia peranan ahli keluarga untuk mengelakkan pelanggaran disiplin dalam kalangan murid. Nampak tak macam mana cikgu masukkan pihak, cadangan dan juga harapan. Kat sini nampak kita tulis konklusinya. Keluarga tu adalah pihak, perlu memastikan anak-anak mereka sentiasa berdisiplin. Itu adalah cadangan. Okey, cadangan kita. Jika semua ahli keluarga bersama-sama mengawal disiplin anak-anak, seperti ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, pasti disiplin anak-anak terkawal. Itu adalah harapan kita sebagai penulis. Sekiranya masalah disiplin ini dapat diatasi, pasti keluarga bahagia dapat direalisasikan. Ini juga harapan. Okey? Jadi itu sahaja yang cikgu nak terangkan untuk hari ini bagi teknik penulisan. Okey, selamat mencuba dan Assalamualaikum.